berkongsi dengan anda rakan pendengar. Alhamdulillah kita masih lagi bersama dengan yang bagi Ustaz Syahri Abdul Rahman bercerita tentang sifar dosa. Masya Allah Ustaz, bukannya perkara yang mudah tapi kena lakukan Ustaz ya. Dan ini juga matlamat dan tujuan bila kita berpuasa itu, hujung tu nak dapat takwa, yang mana di dalam takwa itu juga adalah pengampunan Allah Subhanahu Taala sendiri insya-Allah. Cuma ni Ustaz, bila Ustaz dah cakap panjang lebar tu Ustaz, ada yang tanya Ustaz, macam mana, apa antara kriteria ataupun syarat-syarat pengampunan dosa tu Ustaz? Kalau boleh kita kongsikan Ustaz. Masya Allah, apabila kita terlanjur melakukan sesuatu dosa, bagaimana untuk memastikan Allah sentiasa membuka pintu rahmat kepada kita? Saya teringat kata-kata Sahibul Hikam, ya, Ibnu Athaillah, dalam satu kata-kata yang sangat indah, khususnya untuk kita lah yang banyak melakukan amal ibadat di bulan Ramadan ini. Rubbama futiha laka babut ta'ah, wa ma rubbama futiha laka babul qabul, wa rubbama qaddara alaika al-ma'siyah lakanat sababan lil wusul. Yang berarti, boleh jadi Allah membuka kepada kamu pintu ketaatan, maka kamu berbuat ketaatan dengan sangat banyak amal ibadat. Namun belum tentu Allah membuka pintu penerimaan. Artinya apa tuan-tuan? Kita mungkin banyak melakukan amal ibadat, namun belum tentu Allah menerima amal ibadat tersebut. Dan mungkin Allah mentakdirkan kita terjerabak, terlaku ataupun terlanjur melakukan suatu maksiat. Namun, inilah kata-kata indah daripada Sahibul Hikam. Boleh jadi dosa itu yang menyebabkan kamu menemui Tuhanmu dalam erti kata yang sebenar. Yang penting, apabila kita melakukan sesuatu dosa, kita pertama sekali kita kena sedar dengan segera bahawasanya perbuatan yang berlaku tadi adalah dosa. Jangan jadi kalangan mereka yang tenggelam dalam dosa, kerana ini antara sifat mereka yang fasik atau mereka yang nifaq, apabila mereka tidak rasa bersalah pun atas apa yang mereka lakukan. Jadi sebab itu saya katakan tadi, sekiranya terlintas rasa bersalah macam kisah Ma'iz tadi, Rasulullah dah bagi pelepasan, dia patah balik. Sebab akhlak para sahabat ini hebat. Walaupun mereka membuktikan bahawasanya diri mereka tidaklah maksum, tidaklah semuanya baik, mereka pun ada yang terlanjur, namun sikap dan sifat mereka yang bersegera untuk rasa bersalah atas apa yang berlaku, ini antara penyebab, antara sebab-sebab di mana Allah akan menerima taubat nasuha kita. Sebab itu, saya rasa surah Ali Imran 133, ayat yang sangat memotivasikan kita, iaitu Allah berfirman, dan bersegeralah kamu. Allah tak kata sekadar mohon ampun, namun Allah kata bersegera kepada keampunan. Sebab sifat kesegeraan ini penting bagi orang yang beriman, yang nak bertaubat. Jangan bertangguh, jangan menangguhkan istighfar, jangan menangguhkan taubat, sebab mati ini misteri sifatnya. Maka apabila kita teringat sahaja perbuatan kita yang dosa di masa silam, maka bersegera menuju keampunan. وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ. Apabila orang-orang yang beriman ini terlaku sesuatu perkara yang fahisyah atau menzalimi diri sendiri, fastaghfaru lidhunubihim. Fa di sini fa'u ta'qib, artinya dengan segera mereka beristighfar dan mereka memohon ampun daripada Allah, dan mereka memastikan diri mereka sedaya upaya untuk tidak mengulang perbuatan yang sama, tidak jatuh ke lubang yang sama dua kali. Jadi ini yang saya nak highlightkan, sifat sikap kesegeraan, cepat sedar dan cepat istighfar dan cepat taubat, jangan bertangguh. Ini antara penyebab Allah mengampunkan apa jua dosa yang kita lakukan, kecuali syirik sajalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah itu dia. Kadang-kadang orang ni bukan macam mana Ustaz, dia memang tak menceritakan aibnya pada orang lain, tapi dengan diri sendiri pun dia tak tahu je aib-aib tersebut. Itu masalah tu. Itu masalah besar tu. Itu masalah. InsyaAllah. Dan mungkin kita ada kurang lebih 5 minit ni Ustaz, di penghujung pertemuan untuk Ibrah minggu ini, sedikit kesimpulan yang boleh Ustaz berikan tentang sifar dosa Ustaz. Kita kalau perhatikan sirah para sahabat, kita akan sentiasa bermotivasi walaupun kita banyak dosa. Sebab Allah mentakdirkan para sahabat semua, mereka ada cerita-cerita hitam mereka. Mereka ada peristiwa-peristiwa jahiliah mereka. Meskipun mereka dah baik tuan-tuan, tapi kita ada sahabat yang bernama Ma'iz.
Kita ada sahabat yang bernama Ka'ab ibn Malik. Kita ada sahabat yang bernama Hatib bin Abi Balta'ah. Minta maaf lah sebut nama-nama macam ni yang mungkin kita tak pernah kenal, tapi saya sengaja nak sebut supaya kita boleh Google, boleh belik. Sebab ini nama-nama para sahabat yang tidak terlepas daripada melakukan kesilapan dan dosa besar. Sebagaimana contoh Hatib bin Abi Balta'ah membocorkan strategi Rasulullah, tidak mentaati Rasulullah. Besar dosa ni. Kumpulan pemanah Rasulullah yang meninggalkan Bukit Uhud mengejar ghanimah, besar dosa ini. Bahkan disebut oleh Allah Ta'ala sebagai man yuridud dunya. Namun akhlak Rasulullah adalah akhlak seorang pemaaf, di mana Rasulullah berakhlak dengan apa yang Allah Ta'ala sarankan, fa'fu anhum wa syawirhum wa'fu anhum wa syawirhum fil amri. Maafkan mereka. Ya, Hatib bin Abi Balta'ah dimaafkan, Ka'ab ibn Malik dimaafkan selepas 40 hari kena boikot. Mereka yang berada di medan Uhud dimaafkan. Sebab ini satu perkara penting di mana pintu rahmat Allah sentiasa lebih luas daripada apa yang kita sangka. Jadi jangan lagi berkata kepada para pendosa yang menemui kita. Sebab kemungkinan kalau mereka bertaubat, mereka akan jadi lebih baik daripada kita. Jangan jadi mereka yang merosakkan keadaan, membuntukan lagi keadaan. Bersifatlah rahmatan lil alamin kepada sesama manusia. Kita hanya menghukum pada yang zahir. Jangan kita menghukum pada yang batin, kerana urusan manusia dengan Tuhannya hanya Allah saja yang mengetahui. Tuan-tuan, para sahabat pun tidak terlepas daripada kesilapan. Sebagaimana yang disebut oleh Ja'far bin Abi Talib. Ya, kunna qauman jahiliyah. نعبد الأصنام ونأكل الميتة ونأتي الفواحش ونقطع الأرحام ونسيء الجوار ويأكل القوي منا الضعيف. Inilah kesimpulan tentang para sahabat di zaman jahiliyah mereka. Mereka ada zaman hitam mereka. Mereka adalah kalangan mereka yang pernah menyembah berhala, memakan bangkai, melakukan kerosakan, memutuskan silaturahim, menzalimi jiran. Namun apabila mereka dapat cahaya Rasulullah, cahaya Islam, mereka menjadi bangsa manusia yang terbaik yang tidak pernah dilahirkan oleh umat manusia. Umar itu orangnya hebat di zaman Islam, namun dahulu dia gedebeh. Dia memukul adiknya sendiri. Namun apabila beliau mendengar surah Taha, beliau menjadi sebaik-baik di antara sebaik khalifah fil Islam. Sehingga wahyu turun banyak kali mendukung pendapat Umar ketika berbeza pendapat dengan pendapat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya akhiri dengan kata-kata Rasulullah, khiyarukum fil jahilah fa khiyarukum fil Islam idza faqihu. Ya, kamu dahulu otai di zaman jahiliyah, kamu dahulu jahat di zaman jahiliyah. Namun ingat, Islam datang bukan untuk menghapuskan potensi kamu. Islam datang bukan untuk menghapuskan bakat kamu. Sekiranya kamu di zaman jahiliyah dahulu orang yang berani lompat pagar, berani mencuri, berani meragut, namun bila kamu masuk Islam, teruskan dengan keberanian kamu, namun halakan keberanian itu untuk memperjuangkan agama Allah sebagaimana Sayyidina Umar. Jadi itu saja Yati, semoga kita bertemu dengan malam Lailatul Qadar, dan semoga kita diterima amal ibadat kita di bulan Ramadan, dan semoga kita mendapat sifar dosa menjelang penamat dan penghujung Ramadan. Wallahu alam. InsyaAllah, amin. Semoga Aidilfitri itu datang betul-betul dengan fitrah dosanya bersih seperti mana fitrah lahirnya kita, insyaAllah. Ustaz, terima kasih banyak Ustaz atas pertemuan dan juga perkongsian, insyaAllah di masa-masa akan datang kita bertemu lagi dengan perbincangan yang lain pula. Terima kasih banyak Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.